Hai guys, kembali dari bulan guys. Okey, kali ni kita bawakan Toyota Land Cruiser dengan chassis J300 guys. So model ni merupakan 300 series menggantikan model J200 series yang hadir dalam pasaran sejak tahun 2007 sehingga 2021. So untuk model J300 series ni dia hadir start pada tahun 2021. Let's go, kita tengok dulu secara detail kereta ni. Okey, kita tengok paparan rupa paras keliling. Kita walk around dulu kereta ni macam mana. Smart tak smart, cantik tak cantik, semestinya cantik guys. Untuk model ni, dia sememangnya menghadirkan function dan upgrades yang sangat banyak jika dibandingkan dengan model dahulu. Walaupun model dahulu ada facelift model, tetapi untuk model ni nombor 1 dan nombor 2 dan nombor 3 dia mestilah hadir dengan platform baru, enjin baru, gearbox baru, features safety terkini dan juga function ikonik untuk sebuah kereta off-road. Let's go, kita bincangkan. Okey, untuk model J300 series ni, dia dihadirkan dalam pasaran dengan 5 spek utama. Yakni spek yang tertinggi adalah GR spek lah. Ada yang kata model tertinggi spek adalah model daripada model lain, tetapi ZX. Tapi yang saya lihat nampaknya harga ZX lebih rendah sedikit jika dibandingkan dengan model ini. So saya lebih consider mengatakan kereta ni spek yang tertinggi lah untuk 300 series. Okey. Yang paling anda kena faham adalah kereta ni dicipta untuk mengharungi jalan yang berliku dengan off-road. So semestinya kereta ni function off-road dia sangat bagus dan kemampuan off-road dia jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan SUV-SUV biasa. Kerana kereta ni bersaing dalam segmen yang sama dengan Range Rover serta juga bersama dengan Mercedes G-Class. So, walaupun power dia tidak sebesar pesaing-pesaing dia, tetapi pada saya kereta ni sudah cukup menunjukkan kemampuan off-roadnya tanpa menjadi pesaing kepada penggunaan enjin besar dan hanya tertumpu pada jalan raya. Okey. Yang pertama saya nak cerita kemampuan enjin dia. Untuk enjin, untuk model J300 series ni dia menggunakan enjin baru guys. Dengan enjin 3.5 turbo V6 enjin menghasilkan 415 PS dan 600 Nm torque. Dan juga kebiasaan untuk Land Cruiser dia mempunyai dua pilihan enjin, yakni diesel kan dan petrol. So yang untuk diesel dia mempunyai enjin baru 3.3 turbo diesel dengan V6 enjin turbo menghasilkan 300 PS, 306 PS dan juga 700 Nm torque. So yang diesel torque dia lebih tinggi. Tetapi anda perlu ingat, untuk model ni dia menggunakan gearbox 10 kelajuan menjanjikan penggunaan torque yang ada pada linear dan juga pada yang suka pecutan yang kuat. Saya sangat merekomen ataupun rekomendasi dari saya sendiri untuk ambil yang untuk model petrol turbo. Kerana maintenance untuk petrol ada sedikit lebih rendah jika dibandingkan untuk diesel. Okey, untuk platform platform body, seperti kita tahu Toyota sudah menghasilkan platform terbaru dia, yakni Toyota New Global Architecture dengan ada yang K, ada yang G, ada yang A. So yang ni merupakan platform dia GAF. So dia menggunakan platform yang lain jika dibandingkan dengan model lain lah. So platform ni sama dengan model 70, 100, dia samalah. Untuk model terbaru daripada Toyota Land Cruiser sendiri.
Dengan Prado sama, dia menggunakan platform baru. Okey, untuk berat, untuk berat dia, sebabkan model ni model baru, dia menggunakan bahan-bahan material yang lebih ringan. Sebagai contoh, bonnet hadapan dia menggunakan bahan daripada aluminium. Pintu, kesemua pintu dia menggunakan bahan aluminium, bumbung aluminium dan juga bonnet belakang aluminium. Menjanjikan kereta ni sedikit lebih ringan dan juga lebih kuat. Dari segi berat dia, pada saya cukup cantik. Dalam sekitar 2,500 kilo sehingga 3,000 kilo. Walaupun kereta ni memang cukup besar, anda boleh lihat dekat sini. Jika dibandingkan dengan model sebelum ni, kereta ni boleh kategorikan sebagai jauh lebih menjimatkan minyak, kerana untuk model sebelum ni dia menggunakan enjin sebesar 4,600cc dan juga 4,500cc V8 diesel dan petrol. Horsepower yang dihasilkan juga tidak begitu tinggi, sekitar 300 lebih horsepower dan 500 lebih Nm torque. Jika dibandingkan dengan model ni, sebenarnya model ni lebih tangguh dan cekap. Untuk pengendalian 4-wheel system dia, let's go, kita tengok. Okay, let's go guys. Kita masuk pada bahagian dalaman. Boleh dilihat kat sini, untuk bahagian dalaman, papan pemuka dashboard, kita akan lihat kereta ni sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kereta-kereta lain. Dan juga saiz dia agak sedikit kecil. Dia tidak lebar ataupun ke dalam untuk bahagian dashboard utama dia. Boleh dilihat dia agak sedikit mengecil pada bahagian atas dia. Okey, untuk langkah masuk ke dalam sebuah kereta Land Cruiser ni, anda akan lihat pada bahagian sini ada tulisan Land Cruiser pada bahagian doorstep dia, dan juga seat, pemilihan seat yang dipakai adalah leather seat. Untuk steering wheel ada kekemasan kayu pada bahagian bottom dia dan ada ukiran GR serta juga cutting seperti D-flat walaupun dia bukan D-flat spec. Untuk multi-function touch bahagian steering dekat pada bahagian kanan ni, semestinya untuk pemanduan, yakni ada autonomous cruise control, line key assist dan pre-crash. Selain dari itu, untuk bahagian sini berkait rapat dengan infotainment utama yang dijanjikan sebesar ukuran 12 inci setengah. Tetapi kalau dilihat, skrinnya tidak sampai 12 inci setengah. Untuk model GR spec, pada bahagian seat dalam boleh lihat ada logo GR dan juga sunroof tersedia untuk model ini. Okey, kita masuk dan kita lihat untuk kereta yang grade 6 macam ni ataupun S grade dengan KM batuan yang rendah, serendah 35 km saja. Kereta ni didatangkan dengan start stop dengan touch button untuk finger touch tersedia. So, kita start dulu. Okey, boleh nampak logo Land Cruiser masuk dan juga lihat kereta ni didatangkan dengan spek yang begitu menarik pada saya. Okey. Untuk bahagian interior dalaman, ETC カードが挿入されていません。 bantuan untuk aircon, dia menggunakan digital aircon dan juga ada bahagian hadapan ada 2 zon, kiri dan kanan, dan juga belakang boleh dikontrol melalui button touch sahaja pada bahagian tengah ini, dan serta memberikan keselesaan kepada penumpang belakang. Okey. Jadi, untuk bahagian penumpang belakang, anda boleh rasakan aircon pada bahagian hadapan dan belakang juga tersedia. Dan juga pengaturan aircon zone untuk climate control dia pun juga turut tersedia. Untuk bahagian belakang kita boleh setting untuk rear aircon controller. So kita tekan rear aircon dan kita tekan untuk turunkan suhu dia. Untuk bahagian belakang, mode dan bahagian belakang kiri. So memang cantik, sangat mewah untuk sebuah kereta Land Cruiser ni. Boleh dilihat bahagian pengaturan 4 wheel kat sini.
dia menggunakan H4 push ke L4. Means kereta ni sebenarnya boleh dikategorikan sebagai kereta yang menggunakan sistem all-wheel drive tetapi dalam condition adaptive. Maksudnya dia sendiri control untuk driving mode dia. Okay, untuk driving position dia dekat sini ada Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus dan Custom. So dia ada driving mode select ada 6. And then dia punya pembahagian ataupun pilihan dia, dia ada lock up dan dia ada LSD, dynamic LSD. Sangat menarik, memang cantik dan mantap. Boleh dilihat ukurannya sedikit besar jika dibandingkan dengan kereta biasa, kerana kereta ni anggaran lebar dalam lebih kurang dalam 2 meter, menjadikan kereta ni sebuah kereta yang agak sedikit bagak dan bukan senang untuk kendalian hari-hari. Tapi jangan risau, kereta ni sangat cantik. Let's go, kita pergi pada bahagian belakang. Okey, sebelum saya lupa, kereta ni mempunyai adaptive damper ataupun dipanggil sebagai stability damper yang adaptive. Maksud dia kalau kita bawa secara normal atas jalan, kereta ni akan rasa ada body roll, is normal. Tetapi untuk off-road user, kalau kita bawa dalam jalan yang ekstrim, kita akan melantun-lantun dan melambung-lambung. Tetapi jangan risau, untuk kereta Toyota Land Cruiser J300 series ni, dia dah absorb, Toyota dah absorb problem tu dengan menghadirkan adjustable damper. So suspension dia akan adjust sendiri untuk setup keras dan lembut mengikut situasi, dan dia ada 2 tabung hadapan dan belakang untuk kontrol dia punya body roll, untuk independent suspension dia berfungsi dengan sendiri. So suspension dia ni agak kompleks dan pening untuk saya ceritakan, tetapi yang saya boleh ceritakan secara ringkas, kalau kita memandu dekat dalam jalan ekstrim, dia akan body roll dia akan teruk. Jadi dengan function adaptive tu, dia akan kontrol supaya body roll tu agak kurang dan orang di dalam kereta kurang bergoncang. Itu maksud saya. So kereta ni dihadirkan dengan 4 zon aircon, 2 hadapan dan 2 belakang. Boleh lihat, ini bahagian belakang, dia ada sendiri punya aircon zone. Tetapi untuk J300 series ni, dia ada 2 spek utama kehadiran seat, yang ada 7 seat dan ada 5 seat. So yang kita ada sekarang, function yang kita ada, spek yang kita ada ni adalah 7 seater guys. Okay, boleh lihat untuk seat hadapan bahagian second row dia didatangkan dengan seat berukuran normal dewasa dengan ada Isofix. So ada Isofix function, pada saya memang cukup selesa, dan juga armrest yang cukup besar, serta boleh kita lihat dia punya function dia. Dia buka soft, dan dia ada bahagian sini adalah untuk cup holder. Bahagian ini ada 2 cup holder. Okay, let's go, kita pergi bahagian belakang. Boleh duduk tak bahagian belakang ni sebenarnya? Jom, let's go. Okay, untuk bahagian belakang, seperti biasa kita lihat, dia mempunyai 2 tambahan seat. Tetapi seat pada bahagian belakang, saya boleh ceritakan yang dia tidak begitu sesuai untuk dinaiki oleh orang dewasa. Kalau kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah, boleh dikategorikan sebagai selesa lah. Dan dia mempunyai adjuster elektronik. So kalau nak melipat, boleh guna function ni untuk melipat dan mendirikan. Dan juga dia ada function 100 watt. Tambahan pula, dia ada simpanan storage yang minimum untuk barang-barang privacy. Okey, untuk bahagian belakang ni, dia ada macam kotak ni. Ini kalau untuk pasaran luar. Kalau yang nak pakai hook ataupun bawa boot, dia boleh pasang dekat belakang. Macam Land Rover, Ranger Rover, dia ada function tu untuk hook tarik boot. So ini function dia untuk auto boot.
Memang kereta ni agak sedikit tinggi sebab kereta ni adalah SUV. Bahagian atas dia dah ada roof rail, boleh letak barang dekat bahagian atas. Pada saya memang cukup menarik dan cantik. Jangan risau untuk anda. Okey, sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe dulu. Bye bye. Assalamualaikum.